Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Hafizul Hayazi, dengan Aizat Bom, dengan kapten kita Farhan Adam. Okey, hari ni kita nak buat cerita kisah seram buat. Kisah mistik. Kisah macam pengalaman lah saya ni duk jumpa hantu ke apa kan. Kita nak dengar sorang-sorang saya pun cerita kat sikit-sikit. Banyak tak cerita? Hari ni ada satu cerita lah, pengalaman dekat Bukit Jugra. Kat Bukit Jugra dulu. Masa duduk Jugra dulu. Masa pergi camp sebulan tak? Kita cerita sebulan je. Okey, hari ni saya nak cerita. Saya hari ni nak cerita lah kepada saya awak semua. Pasal tu kita cerita-cerita sikit lah. Belum sama tengok video ni, siapa-siapa belum subscribe channel Aida Emas Belah TV, siapa boleh support saya, bantu untuk subscribe channel Aida Emas Belah TV. Channel ni pun dah sapa 10k dah dengan bantuan saya awak semua, bantuan saya semua. Sapa dah 10k. Alhamdulillah lah. Lah ni kita menuju ke 20k. Lalu sapa lah ke. InsyaAllah lah dengan support saya awak semua ke. Tak payah kecil banyak, kita sama dengar cerita lah ya. Okey, siapa nak start dulu ni John? John dulu. Okey, John lah. Okey, kisah ni terjadi masa 2018. Kami pasukan sepak takraw pergi ke camp komando Jugra, Jatidiri Disiplin. Masa tu malam apa dia? Malam burung hantu. Malam burung hantu. Dia buat dekat Bukit Jugra. Siapa-siapa yang pergi hiking tu hati-hatilah dekat Bukit Jugra. Tu malam tu dalam kita pergi Asia Games je. Asia Games. Masa tu camp 2018 nak pergi ke Asian Games. Kita orang terima arahan kena duduk seorang-seorang dalam hutan. Kira macam dia tinggalkan seorang-seorang survival lah. Lepas tu dia ada bagi macam rotan untuk kita buat bola takraw di hutan. Dia bagi mancis. Lepas tu dia bagi mancis. Lepas tu dia suruh kita buat macam bola takraw bola takraw pakai rotan. Lepas tu dia suruh kutip daun kering. Buat apa? Buat api. Untuk buat unggun lah. Kita buat dalam api. Hidup dalam api. Lepas tu nak jadikan cerita, masa tu saya duduk paling atas sekali kot. Muncak dalam 2-3 langkah tu boleh pergi ke gaung lah, sebab dengar lah bunyi anjing tu dekat bawah sana. Lepas tu masa tu saya dah hidup ke api dah masa tu. Kira badan dah penat, kira kita buat je lah. Seorang-seorang lah. Semua seorang. Mancis tu satu. Mancis lah. Lepas tu kau gesek kat mana? Dia ada bagi satu macam mancis punya yang warna hitam tu. Kotak hitam. Apa dia panggil Gesek tu. Kalau tak hidup memang tak ada lah api. Kau kena buat betul-betul tu. Sebab hidup. Lepas tu guna daun kering tu, kira api pun naik lah, marak api. Lepas tu nak jadi cerita, masa tu kira macam perasaan takut tu ada lah. Datang tiba-tiba. Lepas tu kira api nak padam, kita pun kelang kabut ambil daun-daun kering tu. Berapa lama je api tu boleh bertahan? Lama kat. Tengok ni daun kering yang kau kutip tu. Kalau banyak lama lah. Lepas tu api nak padam, saya pun kelang kabut cari daun kering. Masukkan daun kering yang baru, api naik marak. Saya pandang sebelah, tengok ada orang duduk kat tepi. Serius lah. Kira macam bentuk dia macam orang yang duduk. Kira macam manusia betul lah. Perempuan duduk macam ni. Perempuan duduk macam ni. Sebab apa perasaan masa tu? Masa perempuan benang air ni jangan ngomong ni. kat masa tu kira macam dia tinggalkan kita seorang. Siapa yang kat sebelah ni kan? Tu kita macam John, bayang ke memang real ke? Memang real bom. Ni bukan. Ni memang betul real. Memang betul real. Baju tak pakai lah. Bukan, memang putih dengan hitam, rambut kira macam ni lah. Sebab sebelum bila api dah besar tengok dia muncul. Tu dia macam kira macam satu macam apa? Sekelip mata lah orang cakap. Lepas tu sebelum yang ni saya dah nampak dah ada macam orang pandang. Kira macam tenung kau sebab dah rasa lah. Sebab masa kau cakap ni dalam 2-3 tapak gaung, lepas tu ada macam mata nampak macam merah tengah pandang masa tu. Sebelum nak hidup ke api tu. Buat tak tahu lah. Buat tak tahu lah. Sebab masa tu komando tu cakap buat tak tahu dengan benda-benda macam ni kan.
Lepas tu dengan bunyi anjing semua. Lepas tu masa tu lah rasa macam kalau punya anjing Ah. dia nampak. lepas tu masa tu rasa macam bila dah nampak tu kira macam semangat tu tiba-tiba siul lah tiba-tiba lah nak kacau aku macam ni kan. Macam kat yang tu. Yang tu tu bawah saja. Masa tu aku naik tadi. Aku naik sebab aku punya macam bukit. Aku lalu kat depan aku memang tu. Naik terus lah atas tu. Lepas tu fikir ada 3 kali, oh ni kalau turun ni mesti keluar baris kan. Tu duduk lah tepi jalan tu, baring tepi jalan tu. Lepas tu masa tu komando tu staf percipan dah datang lah. Lepas tu tengok api dah padam, tu yang dia tarik bawa balik bawah tu. Ya masa Kan bawa masuk dekat orang lain. Tak. Masa tu ada duduk dengan api kejap. Masa tu dah kira macam dalam mimpi ada. Kira macam terbayang-bayang tadi senyap lah. Masa kau tengok dia tiba-tiba tu hilang ke atau ada lagi dia? Sebab masa api marak tu pandang dia ada. Bila api dah macam ni pandang tak ada lah. Maknanya dia dengan kau lama dah lah. Cuma kau hidup kapi kau bawa perasan dia. Sebab aku seorang-seorang macam aku seorang tiba-tiba staf komando tu bagi seorang duduk dengan aku. Jadi 9 tak kira budak. Alik Dia Ha. tak dengan aku. Dia kata dia nampak macam-macam. You ni. Cerita dengan aku. Alik. Kau akan cakap kat dia, kau nak macam-macam, kau duduk dia diam situ, kau nak tidur kau tidur. Jangan cerita apa-apa. Yelah duduk dia pun duduk. Masa tu api tanya kat, nampak apa John? Aku pun senyap lah sebab tak nak takut ke api kan. Senyap lah. Tak ada apa api. Lepas tu api cakap tidur John, tidur. Masa tu duduk dengan api lah. Boleh nak pergi kat Sobir. Saja Jipan cakap tak payah, duduk dengan api. Masa tu pengalaman paling bermakna lah masa tu. Okey, kita dengar dah cerita daripada John. Suria agak muak. Nampak duk tepi kita tak, kita tak takut duk dalam hotel sore-sore pula. Kita nak dengar apa ni? Kapten kita cerita sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari segi macam cerita hantu ni, pengalaman jumpa hantu ke apa semua, aku tak pernah lalui lah benda ni semua kan. Tapi kira macam banyak terjadi dekat kawan-kawan. Tapi kira macam dari segi macam kalau dalam family ni, macam dengan wife dengan anak tu adalah terjadi. Dia nak kata hantu tak tahu lah. Tapi kalau ikutkan, kalau contoh macam aku sekarang, aku dah berkeluarga, benda jadi depan mata, dia kena dekat anak contoh kan. Okay, benda tu jadi macam apa benda nak kena buat kan. Sebab masa Faris, anak aku yang first tu, masa dia kecil lah, umur tak silap 3 tahun 4 tahun macam tu. Okay, macam dia kerap nampak benda-benda tu. Dan kalau setakat waktu sedar nampak tu, kita tak ada rasa pelik lah. Tapi waktu dia tengah tidur, tiba-tiba dia terbangun, dia menangis. Nangis. Lepas tu tanya dia kenapa. Dia kata dia nampak lembaga hitam. Lepas tu ada jadi lagi sekali, dia kata benda tu pegang dia. Macam aku sebagai bapak ni, kira macam ambil benda tu macam, wish, siapa nak kacau keluarga aku ni? Benda tu kan, siapa nak kacau keluarga aku ni? Kira macam aku cuma bagi kat anak aku, tanya, abang takut ke tak? Abang berani ke takut? Abang takut. Kalau abang takut, lagi dia suka. Cakap, kalau abang nak cuba lawan, abang cuba baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Tapi dalam masa sama, kita apa yang kita tahu, kita buat lah kan. Kita baca ke apa-apa semua. Dan aku kat situ cuma boleh buat, memanglah sebenarnya kalau ikutkan takut lah kan. Kalau aku tu takut lah. Tapi aku tak boleh lah. Kalau aku takut, lagilah family aku lagilah takut. Kalau kita takut, maknanya Aku cuma boleh, tak tahulah situasi tu macam mana. Tapi anak aku rasa macam benda tengah pegang dia. Padahal aku tengah peluk anak aku tu, dia rasa ada benda tengah pegang dia dekat rumah yang aku duduk sekarang ni. Tapi alhamdulillah buat masa sekarang ni dah, alhamdulillah tak ada lah benda tu dah terjadi kan. Tapi waktu tu aku sebagai ketua keluarga, masa tu aku cakap, kau nak kacau orang lain, jangan kacau keluarga aku. Aku tak ada buat apa-apa salah pun kat sini. Lebih baik korang keluar. Sebelum apa-apa jadi, baik korang keluar. Aku terpaksa macam tu lah, nak beranikan diri kan. Kalau ikut kata aku pun takut. Saya takut dia. Tapi mungkin sebab aku banyak pengalaman dari segi macam nampak orang berubat. Nampak kira macam makcik aku pun pandai mengubat orang.
dia ada anugerah tu kan. Dia bagi tahu macam mana cara nak atasi lah kalau jumpa benda-benda macam ni kan. Dia pun bagi tahu anak aku Faris ni ada kelebihan lah. Dia kata sebab dia punya apa ni, mata tu hijab dia terbuka, dia boleh nampak benda-benda tu semua kan. Tapi macam itulah orang pun pesan bagi tahu supaya anak aku ni lebih kena kuat lagi lah dalaman dia, kena semayang, kena buat. Dia keagamaan dia dari kecil dia sampai besar dia kena ada. Betul. Dia kena mengaji, kuat mengaji apa semua benda-benda tu lah supaya kuatkan diri dia. Kalau dia tak kuat memang akan jadi lagi benda-benda tu. Hijab dia dah buka dia. Jadi kalau dia tak ada benda-benda macam pendinding tu, dia lemah ha. Betul. Dia terkejut lah tengok. Ush. Depan mata tiba-tiba muncul. Oi, alah aku. Macam cicak je mati. Ini budak kecil. Kalau cerita benda-benda tu, kalau kata hantu-hantu ni aku buat masa ni aku tak ada. Tapi antara family tu jadi banyak pernah lah nampak kayak macam wife aku banyak lah. Tapi aku tak nak lah cerita yang macam-macam kan. Tapi kira macam wife aku ni kira yang paling dia kata dia tak boleh terima waktu nikah, waktu kenduri. Kira dua belah lah. Belah dia kena, kira macam dia cerita dengan aku lah. Lepas habis tu dia cerita dengan aku kan. Dia kata dia tak rasa dia kat situ, dia rasa macam orang lain kat situ. Sebab dia kata dia makan macam bukan cara dia makan. Apa benda atas meja semua dia makan. Kira macam benda-benda tu kalau fikir balik tak logik lah kan. Dan belah aku pula banyak benda terjadi. Benda kita baju pengantin ni patutnya selalu matching lah, colour sama kan. Tiba-tiba colour tak sama. Benda-benda tu jadi macam tu lah. Kira lepas tu rombongan dia tu tak sampai-sampai kat rumah aku. Tapi kalau ikutkan daripada tempat dia ke rumah aku tu 2 kilometer je. Tapi tak sampai-sampai, tak jumpa jalan. Memang call cakap kita orang dah ada kat masjid ni. Macam masjid tu tak jauh lah tu, dekat dah tu. Lagi tak sampai 5 minit dah sampai sini. Masuk sini dah sampai. Dia kata tak jumpa jalan tu. Kira benda-benda macam tu lah banyak jadi kat aku. Kira orang apa dia orang tutup tu. Kira macam aku tak ada pengalaman hantu. Tapi macam dia ibarat macam buatan orang ke, orang kacau ke, orang nakal-nakal nak kacau ke, benda-benda macam tu lah kan. Tapi dari segi hantu-hantu ni kalau ikutkan aku bukan kata tak percaya, tapi tak berapa nak percaya lah kan. Dari segi macam benda ni aku cuma ambil kira macam dia pun makhluk Allah juga. Tapi mungkin lah aku bukan nak benda tu jadi depan mata aku. Tapi kira macam kalau boleh jauhkan lah. Dan sebenarnya kalau kita kuat mungkin lah tak ada benda tu kan. Sebab dia suka benda yang lemah. Memang pesanan yang aku dapat tu dia kata dia suka benda-benda yang lemah. Dan perempuan banyak terjadi benda-benda tu. Itulah kisah-kisah aku. Lain rasa tak ada apa. Pengalaman dari segi macam tu je. Okey, kita dengar daripada mana Farhan Adam. Waktu takut tu sebenarnya pasal apa ni? Dah jalan nak pergi tu tak jumpa jalan tu urusi sebenarnya. Jadi awak tu duduk luar sana tu janganlah ada niat nak buat kau orang apa janganlah. Benda tu syirik. Okey, kita dengar Bom dulu cerita. Bom banyak cerita ni. Memang banyak dia. Assalamualaikum. Selamat malam. Misteri jam 12. Pengalaman saya dekat selama saya duduk dekat Majlis Sukan Negara Bukit Jalil ni pernah diganggu lah kat sini. Tempat kita orang duduk asrama ni, orang kata bukan sebarang-barang Majlis Sukan Negara di Kuala Lumpur, tapi tempat dia amat keras asrama kita orang. Masa 2000 saya duduk sini 2013 time tu saya, Badaimon, Badai Kontang, Badai Cincan dengan Zuring. Time tu dalam bilik sekarang kita orang duduk tingkat 4. Atas itu lah. Kita orang sekarang duduk tingkat 4. Bilik saya lama atas ni. Malam tu saya dengan ada feeder Malaysia, nama dia Faizul kan. Saya berdua dalam bilik time tu. Tengah relax-relax, tengah sembang. Kita orang ada pintu belakang ni. Pintu belakang ni dekat dengan tangga kecemasan dengan tempat dryer keringkan baju kan, dekat tepi bilik kita orang ni. Pada satu malam tu saya dengan brother saya ni dengar orang ketuk pintu belakang. Saya ingat kan Badaimon ke atau Juring masuk. Lepas tu biar tak buka-buka. Lepas tu kita orang sembang lagi. Dengar lagi ketuk. Kuat lah, memang ketuk kuat. Lepas tu saya pergi buka. Tak ada orang. Saya kata dengan brother saya, kata
Dia tak ada orang pun dia. Dia kata biar. Kata duduk lagi sembang. Ketuk geduk. Saya kata dia ni lain macam lah ni kata. Saya keluar dengan dia tengok tak ada orang pun. Lepas tu tanya-tanya pada Demon, semua tanya Jurin semua ada ketuk. Dia kata tak ada semua. Kata kata okey tu. Kata dia nak gurau kot. Saya kata sini MSN ni keras ni Din. Memang keras lah. Sebab pada Demon pun tahu dia kan. Memang keras lah. Orang kata kalau malam-malam tu balik lewat tu nak naik lift tu hati-hati lah lift. Dia bahaya lift tu. Tempat ni keras ni. Kita tak tahu kan. Itu dah kena kacau sekali baru tahu. Beringat dia suruh beringat. Tu lah dia pasal. Okey, kita dengar dah daripada Boom. Itulah bahaya kot lah MSN ni pun. Bukan tak saya cerita, tapi kat banyak benda nak cerita dalam MSN ni. Tapi kat malas nak cerita lah dalam MSN ni. Okey lah, masa saya pula. Masa tu saya dekat rumah di Kota Baru. Okey, masa tu mak saudara aku baru meninggal je mak saudara aku tu duduk Kuala Kerai. Masa tu maghrib sudah. Maghrib Lepas ada pergi mandi jenazah apa semua kat Kerai tu apa? Peta Kerai apa? Peta Lamu. Atas bukit. Duduk Peta Baru. Peta Baru. Lepas tu aku sampai rumah pun. Balik rumah tu tak mandi apa, masa tu letih apa semua ke. Aku pun baring dalam bilik. Tu nenek aku, umi aku semua ada ke. Aku baring dalam bilik pun. Baring pok macam tidur. Tiba-tiba tidur. Sekejap lah baring pok tidur lalu. Tak tahu tidur kau tak tidur tak apa pun. Lepas tu dalam tidur tu Aku nak bangun. Dalam tidur tu aku nak bangun. Aku nak bangun nak pergi mandi apa semua ke. Tak nak bangun dia masa tu. Macam orang pergi kemah gitu masa tu. Tak nak geruk. Kecek boleh macam boleh tapi tak nak geruk. Jadi keras situ macam ada orang pergi. Lepas tu ada macam dia basic link gitu. Dia cerita macam benda-benda kita buat lah, benda-benda jahat kita buat apa semua dia cerita berlaku kat link kita. Masa tu pun saya pun nak bangun tak boleh, takut kan nak bangun tu, nak bangun nak pergi tak boleh. Lepas tu baca ayat kursi, lepas tu dengan qul huwallahu 3 kali semua baca semua tu. Barulah boleh bangun. Lepas pada bangun tu masa tu aku tidur dalam pukul 8 lebih 3 minit gitu lah rasa masa tu. Masa tu nenek saya duduk nyapu dia masa tu luar. Masa saya tidur tu, siapa-siapa tu nenek saya duduk nyapu, saya masuk tidur. Nyapu, saya tubik tu. Nenek saya duduk nyapu lagi, maknanya sementar yang benda tu. Rasa macam lama. Tak tahu lah mimpi ke. Macam kena tak nak go langsung. Kita rasa macam kita real tapi tak tahu lah tidur ke apa ke. Okay, pun nak sambung balik. Jangan nak sambungnya. Satu lagi pengalaman masa dekat training dekat Perak 2019 untuk pergi ke SEA Games dan training kat Perak. Masa tu saya satu bilik dengan member saya. Dia kira dia macam saya tengah tidur, dia macam kejut saya tiba-tiba. Dia tanya saya nampak budak kecil tak? Dia cakap macam tu. Dia tanya saya nampak budak kecil tak? Cakap macam mana nampak sebab masa tu tengah tidur. Lepas tu dia buka semua lah. Masa tu dah kira macam pelik lah tengok dia punya reaksi muka. Ingatkan dia main-main ke apa kan. Dia kejut. Dia cakap ada nampak budak kecil pergi bilik air. Dia cakap macam tu kan. Sebab masa tu tidur hotel, bilik air tak jauh sangat ada dengan katil. Dia kira macam dia tidur kat atas sofa. Lepas tu dia bangun kejap. Lepas tu dia nampak budak kecil. Dia macam kacau dia tidur lah. Kawan saya tu, kawan bilik tu. Lepas tu dia nampak budak kecil tu pergi bilik air. Lepas tu dia masuk bilik air, budak kecil tu keluar. Dia masuk bilik Aidil. Sebab bilik tu ada macam pintu kan. Pintu ke pintu. Dia nampak budak tu masuk dalam bilik. Tu yang dia tanya kawan dia tanya ni kawan bilik kau. Dia tanya ada nampak tak? Lepas tu budak tu cakap tak ada. Fikir macam dia kejut semua lah. Masa tu kejut semua. Cakap ya betul ni kan. Lepas tu malam tu dia balik, tinggal saya seorang-seorang dalam bilik tu. Masa tu banyak kat terfikir-fikir pasal budak kecil kan cakap. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Lepas yang dia nampak tu, lepas tu tak ada apa-apa lah. Semua okey lah. Masa tu dekat Perak je. Okey. Hotel apa pun? Hotel Mangrove. Mangrove. Dekat Perak. Nampak memanglah biasa je ke apa ni pergi main nak pergi training sukesi apa semua je. Tapi kak macam-macam benda lah kita lalui apa semua je. Okey, tak tahu kita tak cerita kau okey je. Okey, ni sikit-sikit sebanyak lah saya cerita kepada saya awak semua pasal kisah seram lah ke.
Okey, setakat ni jauh untuk video kali ni. Siapa-siapa suka dengan konten ni boleh like, comment and share video saya buat. InsyaAllah lah lepas ni saya akan ajak lagi lah Badai Emong kau siapa-siapa nemen buat video ke. Pertama kali sekali bong lah dia lah idea-idea banyak lah kan. Gitulah. Jangan lupa subscribe channel Aidai Mas Belah TV. Siapa-siapa support saya dah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah sebab support channel Aidai Mas Belah TV sampai 10k dah subscriber saya. Terima kasih banyak lah mana support tu. Saya boleh juga komen idea-idea menarik nak saya buat video gapo semua. Saya boleh komen apa tu. Murah kita akan tengok, lepas tu kita akan kalau boleh view idea tu kongsikan, bagi cadangan dekat idea supaya idea senang nak buat konten video untuk korang punya hiburan korang, untuk support idea orang kata lebih jauh lagi kan. Jadi tak payah malu-malu, tak payah orang kata, tak payah macam segan-segan nak tegur sebab kita sebab macam ID ni dia tengah nak buat YouTuber kan. Jadi korang kena support dia. Tak payah malu tegur dia. Dia supporting korang, bagi cadangan dia akan ikut. Dia akan tanya macam mana cadangannya. Okay, so terima kasih banyak yang mana suka video kami pada malam ni, atau yang mana orang kata macam biasa-biasa tu, sebab kita orang tak cukup orang lagi kan. Jadi insyaAllah nanti part nombor 2 nanti insyaAllah ramai punya. Jangan risau. Okay, terima kasih banyak-banyak. Semoga korang semua sihat-sihat selalu dengan stay safe. Okay, jaga diri masing-masing. Kita belum monang lagi dengan COVID ni yo. Jaga diri. Assalamualaikum. video tadi Jom, kenapa dia mau pergi tu? Oh ni Choco Tube flavor coklat hazelnut. Ada banyak dah tu. Dalam kotak ni ada 5 benda lah ni. 5 aku nak try satu yang. Okey. Choco ke apa ni, Jom? Choco Tube. Choco Tube. Macam siapa je? Ada yang tengok makan tu artis tu. Macam Sahizi Sam. Macam dia makan Sam tu. Sam berlakon cerita ke apa je? Cerita Police Evo. Kita boleh Evo. Okey, dia makan kan ni, saya pun nak try makan kau. Ni sedap lah apa ni? Ya. Sedap. Try je. Kan dalam ni, Jom. Coklat ni ya Allah sedap. Ada roti. Lagi sedap. Maknanya letak dalam roti tu. Betul lah. Okey, benda ni memang kalau kira memang sedap benda ni coklat kan, ramai orang suka coklat kan. Jadi awak kalau nak try benda ni, saya awak boleh DM nombor telefon kau, IG kau, saya akan letak bawah tu. Benda ni produk daripada Farhan Adam lah, keting kita tu. Jadi awak boleh support lah dia. Kalau support saya awak boleh belilah kau ni try makan, support saya kita belakang ni sini ni tak. Ya. Saya kita jangan pecah. Okeylah, siapa-siapa nak ni apa pun boleh DM saya, tak apa saya dia. DM dia pun boleh juga. Tak apalah. Tapi benda ni saya rasa tadi memang sedap lah. Coklat sedap belakang je tak. Sangat sedap. Okeylah. Kalau saya nak beli satu kotak ni pun rasa boleh beli juga je tak. Boleh DM Farhan Adam. Okey, setakat ni dah untuk video kali ni. Stay safe. Jangan lupa subscribe channel Aidai Mas Belah TV. Okey, bye.